Dia punya ni, tengah ni. Tu memang ada lah. Right. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita di dalam podcast apa berdebat bu. Pow. Okay, hari ni kita ada nak bincang sikit lah kan. Siapa sih? Sebenarnya aku baru dapat gaji hari tu. Okay. Dapat gaji aku bayar itu ini. Lepas tu dapat balance tu macam aku rasa macam tak cukup lah untuk aku survive dalam sebulan ni. Aku cuba untuk buat 2-3 kerja bawa Grab pun aku rasa macam yelah, kalau kita dah dapat duit tu kita mestilah nak spend kan. Bila nak spend tu barang tu jadi mahal tau. Macam barang sekarang makin mahal. Makanan, baik barang keperluan apa semua. Jadi aku tengah pening kepala lah ni. Kau ada rasa tak macam tu? Ada juga nak hasil semua kan. Kerja sampai 2-3 kerja. Pagi kerja lain, malam kerja lain. Sekarang pun dah ada lagi kerja lain kan. Kau pun dah nak tunang sekarang kan? Ke dah tunang? Dah tunang. Dah tunang. Ada lah. Dah ada cincin. Saya tunjuk. So hari ni kita bawakan Coach Don. Coach Don. Seorang apa? Pakar motivasi. Pakar motivasi. Yang kita import daripada Pelentong. Pelentong ni besar tau. Pelentong. Assalamualaikum Coach. Apa khabar Alhamdulillah. Coach. Allah. Tapi nanti sekejap tengok muka dia tapi sikit-sikit macam Samsul debat dah dia. Ada sikit lah. Ada Samsul debat weh. Mesti banyak orang cakap. Ramai juga Get it a lot. Ini kalau nyama ni jadi ni. Jangan. Kesian orang kena fitnah kan. So boleh cakap Negeri Sembilan juga? Boleh lah sikit-sikit. Cuba cakap sikit Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Cakap Negeri Sembilan tak ada lah susah mana pun. Pandai kau. Boleh. Osah. Tak dan bagi. Dan tak peduli kan. Okay, faham. Kejut betul Samsul debat tengok ni kan. Samsul debat tengok. Apa hal kembar aku? Hal aku ada kat situ. Sama. Okay, Ran. Terima kasih thanks for having me. Terima kasih kerana sudi jemput saya untuk podcast apa ni? Baik lah. Kau pun difahamkan Coach Don tengah tunggu kelahiran anak ketiga. Ya, betul. Sudah kata pagi tadi Pagi tadi pukul 5.40 air ketuban dah terkeluar. So need to rush to hospital HSA lah, Hospital Sultan Ahmad Minah. So sekarang wife saya dah ada dalam ward bersalin. Bukan labor room lah, masih di ward bersalin. So it's a matter of time lah. Mudah-mudahan insya-Allah semua selamat. Mudah-mudahan dia dipermudahkan Dan hari baik. Yes, betul. Syabas. Betul. Ni anak yang ke? Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ni boy ke girl ni? Kalau ikutkan scan itu hari katanya girl lagi. Girl lagi. Yang ketiga lah kan. Tak kisahlah, Allah bagi rezeki tak kisah. Alhamdulillah. Walaupun ada masa sekarang ni sempat datang sini lah. Sempat. Alhamdulillah. So yang sulung yang kedua tu girl ke kan? Girl. Umur? Kedua girl. Kau jangan. Kita cuba. 11 tahun dengan 8 tahun. Nak kena belayar. Lambat. Cepat sikit bang. Jangan simpan lama-lama basi nanti. Okey, right. Ya coach, kebetulan kat sini ni nak tanyalah apa yang coach buat sekarang. Okey, apa yang saya buat sekarang, saya dalam industri team building lah. Team building. Team building, training, outdoor training, indoor training semua. And then saya di bawah satu company bernama Quantum Risk Training Academy. Base dekat Johor. Base dekat JB lah, dekat Kempas. So saya dalam industri ni baru lebih kurang 15 tahun lah. Baru 15 tahun. 15 tahun. Sebab sebelum ni 14 tahun. Sebelum ni 14. Ini baru nak baru dah 19. Okey, faham. So tadi saya dengar ada orang mengeluh. Mengeluh kata tak cukup lah. Betul. Sekarang barang mahal lah. Ya, barang mahal. Tapi Zaman mahal dah. Zaman dah mahal. Zaman dah mahal. So saya share sikit lah berkenaan dengan rezeki ni semua.
sebenarnya kita tak perlu mengeluh dengan apa yang kita dapat. Betul. Sebab apa, kita mungkin ini hari dapat 100 tapi ada orang dapat RM1. Yalah. Ada orang dapat RM1. So kita kena bersyukurlah dengan apa yang kita dapat. Sebab life kita ni, kita dah disusun dah. Yes. Ketika roh kita ditiupkan ke dalam rahim mak kita, Allah dah susun di Lauh Mahfuz sana, hidup lahir kita bila, meninggal kita bila, rezeki kita bila, jodoh kita bila, segala-galanya dah tertulis. So kita just go with the flow je. Kita ikut flow dia je. Follow the flow. Follow the flow. Kita follow je flow dia F to F. F to F. Follow the flow. Follow the flow. FTF. FTF. F2F tu lain. F to F. Fast and Furious. Okay, so kita follow je flow dia sebab dia dah susun tau. Sebab life kita dia dah susun, kita tak perlu menentang flow tu lah. Ibarat contoh kita mendayung sampan di sungai, kita ikut arus ke lawan arus? Lagi cepat. Ikut arus. So kita ikut arus je lah. Kita ikut arus dan yang penting kita bersyukur sebab kita diberi rezeki, masih diberi rezeki, masih rezeki tu orang kata masih flow dia cantik semua gas. Kita jangan terlalu kita ukur baju di badan sendiri lah senang kata. Betul. Kan? Sebab rezeki yang kita dapat tu kita diberi untuk cukup kita pakai satu keluarga. Okay. Pasal sebelum saya involve dalam industri ni pun banyak benda dah saya buat. Okay. Kadang-kadang bila kita buat sesuatu tu macam tak cukup. Saya pernah hadapi satu situasi di mana bila cocok dekat ATM ni, orang lain pergi ATM tampar muka singa tu bersin keluar duit. Tampar muka singa Tampar tu, je bersin keluar duit. Saya tampar muka singa tu, dia berdehem je. Sikit je dia bagi. Sedih lah. Yalah. Amount yang ada tu sangat-sangat minimal. Betul. Faham. Jadi kadang-kadang kita terfikir sampai satu tahap nak buat benda-benda yang di luar dugaan lah. Salah lah. Buat benda yang salah lah. Sebab betul lah syaitan bisik kat telinga tu. Dia cocok. Buat je, tak ada hal lah. Ini semua line clear kata dia kan. Line clear sangat. Line clear. Tapi bila dia dah susun dan kita reda je apa yang ada pada kita, dia akan tambah lagi. Yes, betul. Sebab dalam Quran pun ada cakap, Allah bercakap apa? Kalau kau mensyukuri nikmatku, aku akan tambah. Kalau kau kufuri nikmat aku, azabku adalah amat pedih. Kan? Betul. Okay. Dia macam Samsul Debat sikit ke? Aura dia. Tapi itulah, kadang kita cakap redha, tolong lah, kau redha je lah apa kan. Sabar kan. Bila terkena kat kita, Dia nak apply redha tu bukan senang. Betul. Dia nak apply tu, kita boleh cakap Cakap senang. kau redha je lah. Contoh kita ambil contoh macam kita kehilangan barang ke apa lah, tak kisahlah, redha je lah. Hilang handphone lah contoh kan. Betul. Tak apalah, redha je, nanti Allah bagi yang lain kan. Tapi kau hilang handphone, berbakul-bakul lah. Dia menyalak lain macam. Lepas serana dia tu. Betul. Mak bising. Tapi kita ajar orang suruh redha, tapi kita sendiri tak boleh apply. Yes. Sebab ilmu ada pepatah mengatakan ilmu adalah kekuatan. Sebenarnya tak. Ilmu yang diamalkan itulah kekuatan. ilmu yang di Action dia lah. Action dia. Sebab you have the knowledge tapi you tak apply benda tu, so dia takkan ke mana. You only NATO lah. Yes. Burung kakak tua lah. NATO kan? bukan NATO. NATO, no action talk only. No action. Ingatkan Bukan NATO yang makanan Jepun tu bukan. Bukan NATO perang tu. Dia short form untuk no action talk only. No action talk only. Tu banyak orang macam tu banyak. Berbual lah lebih. Sembang kari yang dia. Kau ni NATO lah. Sembang oing-oing boleh terbang. Oing-oing. Oing-oing lah. Kalau selamat. Selamat. Tak kena samak. Sertu kan. So that's the thing lah kan. So berbalik pada isu tadi tu, rasa tak cukup, tak apa semua, sebenarnya dia dah bagi cukup. Sebab kita kena ukur baju di badan sendiri kan. Kalau kata kemampuan kita setakat tu je. Okey, usaha lagi lah. Sebab dalam Quran apa dia cakap, tidak akan aku ubah nasib suatu kaum itu kecuali mereka berusaha untuk mengubahnya. Maksudnya we need to do something lah, extra lah. You do extra, you will get extra. But apa-apa hal pun berbalik kepada yang
balik pada dia lah. Betul. Bersyukur pada dia. Macam mana kita syukur banyak cara sebenarnya kan. Kita ucap alhamdulillah ke ataupun amalan-amalan kita ke whatsoever semua. So benda tu yang kita kena terapkan dalam minda kita lah. Maksudnya kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita dapat dan redha apa yang berlaku. Tapi kadang-kadang coach, kadang-kadang kita dah redha lah dengan apa yang kita dapat kan. Kita dah usaha ni. Tapi kita kadang-kadang makin jatuh. Itu yang susah tu kadang-kadang. Kadang-kadang dah jatuh tu lah lagilah kita macam dah buat macam-macam. Pernah tolong aku buat sini. Dah buat semua tak dapat. Dia cerita dia yang this is what life is all about. Itu adalah pengalaman hidup lah. Betul. Okay? So bila kita dah ambil usaha, lepas tu kita jatuh. Usaha lagi makin jatuh, makin jatuh. Okay? Bila Allah nak angkat darjat suatu hamba dia tu, hamba dia akan didatangi dengan ujian. Yalah, betul. Bila kita lepasi ujian itu, darjat kita akan naik. So that's the thing. Tapi Allah pun bukanlah kata menzalimi hamba-Nya. Betul. Okay. Dia memberi satu-satu ujian tu kepada hamba dia yang mampu yang terpilih. Mampu untuk carry benda tu. Tu konsep dia. So kalau kita jatuh 1000 kali pun it doesn't matter, tapi berapa kali kita bangun. Betul. Itu yang penting. Setiap perlumbaan dan kehidupan ni ibarat perlumbaan tau. It doesn't matter where you start. The only thing is benda yang penting ialah where do we finish? How we finish the race? How we finish the race? Line, betul. Finish the line kan. Kita tengok orang lumba lari, ada orang dapat nombor corot, tapi kenapa dia tak stop kat tengah? Kenapa dia keep on running? Betul. Yang penting dia finish the race. So kalah tetap kalah kan? Kalah is subjektif, kalah lah kan. Cakap macam mana kan. But perlumbaan tu perlu dihabiskan. Life kita kena finish what we start. Yes, betul. Kita tak boleh separuh jalan lah. Tak boleh. Sebab kalau separuh jalan tu maksudnya you gagal merancang lah. Bila you gagal merancang maksudnya you merancang kegagalan. Kita pernah dengar lah. Gagal merancang kegagalan. Macam rap tu. Macam rap sikit kan. Ini satu debat tengok. Terperanjat kan. Macam boleh ada situ. Pencapaian untuk coach lah sekarang. Coach buat motivation dekat mana, dekat sekolah buat korporat, team building kan. Team building. So boleh cerita sikit tak macam mana sekolah dengan team building, apa perbezaan dia? Beza. Kita bila dengan adult training ni berbeza. Okay, adult training kita kena selingkan dengan ada selingan aktiviti. Okay, sebab dengan dewasa ni kita bercakap setengah jam ke 40 minit, dia tengok kita kat depan dah tembus lah. Tembus dinding lah. Jasad dekat situ, otak dah kat rumah lah. Kan? Banyak berlaku situ, tengok megunya muka, menganga situ. Okey, kita dah faham lah. Ni mesti dia dah off focus. So aktiviti apa yang buat? Banyak lah. Kita buat senaman ringkas, kita buat aktiviti nampak bintang. Lebih kurang macam itu. Buat lawak sikit lah. Dia kena seling dengan jokes. Sebab itu adalah apa yang berlaku sekarang. Kalau kita tengok contohlah macam nama yang diseru tadi tu, Samsul Debat, saudara Samsul Debat kan. Okey. Favorite. Kita tengok dia punya talk dia tu, tak pernah orang kering gusi. Betul. Dia after punchline. Itu yang attract orang sebenarnya. Yes, betul. Sebenarnya. Dan biasanya kalau kita tengok orang yang macam itu, kita best lah ustaz ni. Best lah, seronok pasal dia keep berinteraksi dengan audience. Dia bukan one way communication, dia two way communication. Tu yang bagus sebenarnya. So macam kami ni, trainer-trainer ni kena belajar lah macam mana nak bagi punchline. Kadang-kadang tak sampai bro. Itu yang bagus kan. Kalau tak sampai nak counter balik. Kalau tak sampai kita nampaklah banyak. Kita ambil contoh macam rancangan reality Maharaja Lawak, macam mana dia counter balik kan. So kalau tak sampai cakap tak sampai lah siap. Kena strategi lah. Kita bagi punchline. Betul. Kita bagi punchline, orang diam. Tak sampai ni. Orang gelak. Itulah punchline dia sebenarnya. How to counter back semua kan. Tu cara-cara dia lah. So berbeza dengan sekolah. Sekolah ni kita lebih pada more activities. Lagi sekolah kita kena beza budak sekolah sekarang dengan dulu lain. Dulu zaman saya sekolah
khusus motivasi dengan BTN. Oh, Biro Tata Negara. Okey. Oh, memang dia nyak kita habis. Oh, Biro nak Tata habis Negara Oh, tu nyak. apa? Biro Tata Negara BTN ni macam ada satu organisasi kerajaan lah yang buat program motivasi tentang Pendidikan? sayangkan negara, something like okay. that kan. Lebih kepada nasionalisme lah. Okay, right. Patriotic. Okay, nasionalisme pula, patriotic. So nak pergi sembahyang Jumaat kena beratur macam askar, jalan ramai-ramai. Balik sembahyang pun kena jalan ramai-ramai kan. Balik hujan. Pengalaman saya lah. Balik sembahyang Jumaat tu hujan. Jadi bila sampai kat sekolah tu, kenapa tak beratur, kenapa tak ni semua. Bumping. Pakai kain sarung bro. Diorang tak faham ke hujan? Dia orang tak nak dengar tu. Dia orang tak nak dengar excuse. Oh, Arahan dia pergi beratur, balik beratur. Oh, dia macam askar je tu. Yes, Tak kisah apa jadi kat luar apa. Tak kisahlah hujan ribut peti ke, pergi beratur balik beratur. Kita pula budak. Balik hujan berterabur. Yelah, of kita course, tak nak basah. Balik pakai kain sarung, kau bumping sekarang semua. Bumping babe. Kena cakap siut lah. Tapi sistem tu kalau kita bawa sekarang, budak akan tahan 1 jam 2 jam ni. Lepas tu budak nak balik lah. Menangis-nangis nak balik. Yes. Budak sekarang tak sama bro macam dulu. Tak sama. Kita zaman dulu kita di train physically. Bumping, tajam, push up dia semua kan. Sit up dia semua. Tapi sekarang buatlah physical tengok. Komplain dengan mak bapak Komplain bro. Yalah. Itu beza dia tau, mindset budak sekarang. Jadi kami bila nak buat training ni, kita kena masuk ke dalam budak tu dulu. Selami hati dia, jiwa dia semua lah. Insan cemerlang, jiwa yang tenang, minda yang mantap. Macam kenal. Salami jiwa, salami laut dalam. Ya. Okey, kita kena adapt cara dia. First impression kita tengok crowd, crowd ni macam mana, budak ni macam mana, budak dia gini. So kita kena jadi macam dia. Kena enjoy, happy go lucky tu semua kan. Memang kena absorb cara dia lah. Masuk, bila kita dah dapat masuk dalam dia punya subconscious. So kita dah boleh remote dia tau. Kita dah macam pukau dia tau. Lepas ni saya nak awak buat ni, dia akan buat. Dia tak ada kata tak boleh lah coach ni, tak susah lah coach, tak. Dia akan terus buat. Dia tak melawan lah. Dia dah ikut. Dia go with the flow. Follow the flow. FTF. Bukan WTF Bukan. Itu lain. So coach, so far seronok lah buat jadi motivator ni semua. Seronok lah sebab kita berkongsi ilmu dengan orang. Ini Allah punya rahsia lah. Kita cuma berkongsikan ilmu di mana kalau ilmu tu dimanfaatkan, elok-eloknya kita pun ada saham juga. InsyaAllah. Kita ikhlas lah. Kadang-kadang, bukan kadang lah, selalulah bila saya habis talk je, saya akan ending, saya akan cakap apa yang saya bagi ni saya halalkan. Itu yang penting dia. Ya, betul. Redha daripada Keikhlasan, seorang halal tu, yes. Tapi Panjang. perasaan seorang cikgu bila mengajar dekat depan, bila anak murid bercakap kat belakang. Dulu zaman sekolah, cikgu mengajar kita main kat belakang kan. Kita tak rasa tau. Sebab kita student kan. Betul. Tapi bila aku duduk kat depan, tengah bagi talk, budak-budak bercakap kat belakang, aku pain. Memang sakit hati lah. Memang sakit hati kan. Siut lah kan. Kau tak nak dengar aku cakap kan. Tapi kita tak boleh marah. Yalah. Sebab macam aku cakap tadi, perbezaan masa. Zaman, yes. Kita dulu cikgu boleh marah. Betul. Bila kita kena rotan dengan cikgu, kita balik tunjuk dengan ayah, kita kena rotan. Nyambut lagi kat rumah. Betul. Kena lagi. Tak cukup tanah, babe. Lagi teruk kadang-kadang. Tak cukup tanah, babe. Round tu kan. Jadi budak sekarang jangan kata rotan. Cikgu besar mata je. Betul? Jegil Cikgu mata jeling. ke? So dia akan macam balik, tadi kan cikgu ni semua. So that's the different lah. Zaman kita sekolah dulu dengan zaman sekarang. Sebab tu bila ada yang jenis-jenis yang dimanja macam ini, yang tak boleh nak dirotan, rotan pun ikut sunnah lah, bukan rotan macam penjara kan. Kita tengok penjara pun aku pun takut babe. Jangan. Ini contoh rotan besar-besar ni kan. So
Rotan ikut sunnah kan, tap kan. So benda tu berbeza lah. Berbeza zaman dulu. Kita kena rotan balik nyambut. Budak sekarang jangan kata nak rotan jeling je mak bapak lah. Betul. Sampai masuk mahkamah apa semua kan. Macam-macam hal lah. Tapi bila kita tengok isu ni macam budak-budak sekarang yang tak boleh disentuh. Nakal saya macam mana pun di sekolah, tak pernah melawan cikgu. Bahasa dengan cikgu. Tapi yang sekarang ni banyak melawan cikgu. Dulu kalau kena pukul, tak pernah balik beritahu mak bapak. Takut kena sambut lagi. Jadi tak pernah beritahu, diam je. Kita patut terima kasih guru-guru yang ada tu didik kita. They made what you are today.